Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha biyaminihi ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah yang seumpama sebiji tamar. Nabi SAW kata, siapa yang sedekah dengan satu benda kecil, benda ni seumpama sebiji buah kurma, sikit aja. Tetapi benda yang kecil itu, Nabi kata, min kasbin tayyib, adalah hasil daripada usahanya yang baik. Maksudnya usaha halal. Dia satu orang yang berusaha dengan jalan yang halal dan dia dapat hasil. Kemudian daripada hasil yang dia dapat tu, dia sedekahkan sikit, ikhlas kerana Allah. Sedekah yang dia bagi ni sikit aja. Kalau nak diumpamakan, macam sebiji buah kurma. Nabi kata, wala yaqbalu Allahu illa tayyib, dan sememangnya Allah Subhanahu wa taala dia tak terima kebaikan ini melainkan kebaikan itu benda yang baik. Kita pergi mencuri, kita pergi menyamun, kita dapat hasil, duit hasil tu kita bagi sedekah, Tuhan tak terima. Kita buat kerja, kita cari makan, dan di samping itu kita makan rasuah. Daripada hasil rasuah itu kita bagi sedekah, Tuhan tak terima. Jalan-jalan yang tidak elok, jalan-jalan yang tidak baik, jalan-jalan yang tidak halal, kalau kita dapat apa-apa benda daripada jalan yang seumpama ini, benda tu kita buat kebaikan, Allah tidak terima kebaikan itu. Sebaliknya, kalau sekiranya kita usaha dengan jalan yang baik, dengan jalan yang halal, dan daripada jalan yang baik dan halal itu kita dapat hasil, daripada hasil yang kita dapat itu sikit kita ambil, kita sedekah pada jalan Allah dengan niat kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang sedikit itu Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai besar di sisi dia. Nabi kata, wa inna Allaha yataqabbaluha biyaminih. Orang yang sedekah walaupun sikit tetapi hasil daripada usaha yang halal, Allah Subhanahu wa taala terima sedekah yang kecil itu biyaminih, dengan tangan kanannya. Nabi nak habaq dekat kita betapa Allah Subhanahu wa taala dia appreciate, dia menghargai kita yang berusaha secara halal, dan sedikit daripada hasil halal itu kita infak pada jalan Allah. Allah menghargai usaha yang halal itu. Walaupun kecil, walaupun sikit, tetapi Nabi kata, wa inna Allaha yataqabbaluha
biyamini. Allah terima sedekah sedikit yang kita bagi, yang seumpama sebiji buah kurma tadi ni, Allah terima biyamini, dengan tangan kanan dia. Summa yurabbiha li sahibi. Kemudian sedekah yang kita bagi daripada hasil yang halal itu, Allah pelihara kebaikan yang kita buat yang sikit tu, Allah pelihara dia untuk orang yang buat tadi. Kama yurabbi ahadukum falwa, seperti mana kamu memelihara anak kuda yang baru beranak. Hatta takuna mithlal jabal, Allah pelihara dia, Allah jaga kebaikan yang sedikit yang kita buat tadi, sehinggalah yang sedikit itu akhirnya jadi besar seumpama bukit. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita nak bagi tahu ialah, yang pertama, amalkan kebiasaan bersedekah. Itu satu. Yang kedua yang dapat kita ambil daripada hadis ni ialah, biarlah apa yang kita nak sedekah itu daripada sumber yang halal. Yang ketiga, apa yang dapat kita faham daripada hadis ni ialah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai orang-orang yang mendapat hasil daripada sumber yang halal, kemudian dia infakkan pada jalan Allah. Allah menghargai orang itu. Dan yang keempat, apa yang dapat kita simpulkan ialah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan satu pahala yang besar kepada orang yang boleh buat kebaikan yang disebutkan. Walaupun kecil pada nilai manusia, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat 264 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Maksud dia, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rosakkan pahala sedekah kamu dengan perbuatan suka mengungkit-ungkit dan perbuatan suka menyakitkan hati orang yang terima sedekah. Jelas dalam ayat itu. Tuhan kata, wahai orang yang beriman. Maksudnya, wahai manusia, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, kamu ada buat amalan sedekah, jangan kamu rosakkan amalan sedekah yang baik itu. Sedekah yang kita buat boleh rosak. Allah kata bil manni, iaitu dengan mengungkit-ungkit. Kita bagi, kita ungkit balik. Wal adha, dan buat satu benda yang menyakitkan hati dia. Dah kita bagi ke dia, lepas itu kita bagi sakit hati dia. Kata dengan satu benda, satu kata-kata yang menyebabkan dia rasa terburih hati. Perbuatan yang kita buat ni menyebabkan pahala sedekah yang kita bagi tadi dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kata lagi, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang buat kerja macam tu adalah orang yang tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia kalau sekiranya dia beriman dengan Allah, kalau dia beriman dengan hari akhirat, dia bagi sedekah, dia kira Allah balas ke dia. Habis. Tapi bila dia bagi sedekah, dia mengharapkan orang puji dia. Bila dia bagi sedekah, dia mengharapkan orang sanjung dia. Bila dia bagi sedekah dengan tujuan-tujuan lain daripada mencari keredaan Allah, maka ini manusia, Allah kata wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu tanda dia tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tidak cukup dengan itu, Allah kata famathaluhu kamathali safwan. Orang ini kalau nak diumpamakan, dia umpama sebiji batu yang licin. Alaihi turab. Batu yang licin ini tiba-tiba di atas dia ada sedikit tanah.
fa'asabahu wabilun, tiba-tiba hujan turun dengan lebat timpa batu yang licin ini, fatarakahu saldah, maka jadilah batu tu licin balik, tak ada apa dah. Asal batu tu licin, ada tanah duduk atas dia. Tanah hak duduk atas batu licin ni dia duduk sah aja. Bila mai hujan, tanah tu pun hilang, dia balik asal, dia balik licin balik. Sama dengan manusia yang pada mulanya dia tak buat sedekah apa, dia tak ada apa, dia buat sedekah. Lepas tu ungkit sedekah yang dia buat tu, maka habis, balik asal, tak ada apa ke dia. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tak dapat apa-apa daripada usaha yang mereka buat tu. Duit habis, pahala tak dapat. Duit habis, keretaan Allah tak dapat. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak beri hidayah kepada orang yang engkar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu ayat Quran, satu hadis Nabi yang menceritakan tentang sedekah. Kalau sekiranya kita berpegang dengan ayat dan dengan hadis ini, insya-Allah kita jadi manusia baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Muka surat 52. Muka surat 52. Kita masih lagi berada di bawah jenis-jenis haji. Dan pada bulan 10 tahun lepas, kita dah tengok haji ifrad. Pada malam ini kita sambung bab ma jaa fil jam'i bainal haji wal umrah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan himpun antara haji dan umrah. Himpun antara haji dan umrah bermaksud kita buat haji dan umrah serentak. Dia juga dikenali dengan nama haji qiran. Haji qiran. Dia kata, ketahuilah saudaraku, menghimpunkan pada niat haji dan umrah itulah dinamakan haji qiran. Qaf ra alif nun, jangan baca Quran. Jadi baca Quran pula, qaf ra alif nun. Maka ini dinamakan haji Quran pula. Sudah. Menghimpunkan haji dan umrah sekaligus, maka dia dinamakan haji qiran. Qiran itu berkata muqaranah. Muqaranah maksudnya seiring. Muqaranah maksudnya seiring. Katu-katu pun nak main mengaji juga. Maka haji qiran itu harus jua siapa-siapa memperbuatnya. Sama ada haji ifrad ataupun haji qiran ataupun haji tamattu'. Kita boleh pilih nak buat yang mana satu. Itu maksud dia. Bermula dalil atas harus itu ialah perbuatan Nabi SAW seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Katanya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika bi umrah wa hajjah. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, aku dengar Nabi SAW mengucapkan ia akan labbaik dengan umrah dan haji. Anas bin Malik kata, aku dengar Nabi mengucapkan labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Ketika Nabi buat haji, haji yang menghimpunkan antara haji dan umrah sekali buat. Maknanya ketika Nabi buat haji qiran. Maka apabila ada Nabi SAW memperbuat yang demikian itu, maka itulah menunjukkan harus mengerjakannya dan harus menghimpunkan haji dan umrah itu serentak. Ini menunjukkan bahawa haji qiran itu harus dibuat. Dia tak popular. Haji qiran ni jarang orang buat. Orang duk buat ni sama ada ifrad ataupun tamattu'. Jarang orang buat haji qiran ini. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar Al-Khattab dan daripada Imran bin Husain. Dan lagi bermula hadis Anas bin Malik itu hadis yang hasan lagi sahih. Masalah haji qiran itu apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmidzi, dan sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi kepada hadis dalam masalah tadi. Dan memilih mereka itu akan dia daripada ahli Kufah dan lainnya. Yakni berkata mereka itu yang afdalnya, mereka itu maksudnya ahli Kufah,
ialah yang afdalnya daripada yang lainnya. Penduduk Kufah melihat haji qiran ini haji yang paling baik. Kita dalam mazhab Syafi'i, haji yang paling baik ialah haji ifrad. Penduduk Kufah mereka berpendapat haji qiran ini haji yang paling baik. Jadi oleh kerana dia tidak popular, maka kitab tidak jelas panjang tentang haji qiran ini. Kita tengok haji yang kebanyakan orang duk buat, dia kata bab ma jaa fit tamattu. Ini haji tamattu. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan harus mengerjakan haji tamattu. Yang ni ramai orang buat. Ketahuilah saudaraku, bermula tamattu itu maknanya ialah ihram dengan umrah dalam bulan haji dan menyelesaikan daripada pekerjaan umrahnya. Kemudian barulah ihram pula dengan haji di Mekah dalam bulan haji. Yang tu yang dikatakan haji tamattu. Daripada Malaysia kita nak pergi Mekah nak buat haji. Terutamanya orang yang pergi kapal terbang pertengahan dan ujung. Yang turun di Mekah dulu, lepas tu baru pergi Madinah. Maka kita berpakaian ihram daripada sini, naik kapal terbang dalam keadaan berpakaian ihram. Sampai di kawasan yang menjadi miqat, menjadi tempat kita nak niat, orang nanti buat pengumuman. Atas kapal terbang, dia nanti buat pengumuman bahawa kita sedang memasuki kawasan miqat. Sila berniat. Bagi orang yang nak buat haji tamattu, dia niat umrah saja. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bila niat macam tu, bermakna kita memilih untuk buat haji tamattu. Bila kapal terbang turun di Jeddah, tunggu sat, selesai immigration, selesai custom semua, kita naik bas terus masuk ke Mekah. Bila sampai di Mekah, kita masuk hotel, letak beg, kita turun dengan pakaian ihram 2 helai tadi, terus kita tawaf 7 kali, kemudian sa'i. Lepas sa'i, potong rambut sikit, kita sudah tahallul daripada umrah. Lepas tu apa yang kita perlu buat ialah tunggu sampai masuknya waktu nak wukuf di Arafah. Masa tu barulah kita berniat untuk mengerjakan haji pula. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kita masuk di dalam ihram haji pula. Maka orang yang mula buat umrah, lepas tu tunggu sampai masuk musim haji baru niat haji, maka orang ini dinamakan orang yang buat haji tamattu. Begitu cerita dia. Baik. Maka mengerjakan haji yang demikian itu, haji tamattu itu harus ia pada syarak. Buat haji tamattu maksudnya tidak salah. Begitu. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini dia nak bawa mai hadis yang nak bagi tahu kata buat haji tamattu itu tidak salah. Begitu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Diriwayatkan bersama sahabat Nabi SAW yang masyhur alimnya, lagi saudara sepupu kepada Nabi SAW, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang meriwayatkan hadis ni ialah Ibnu Abbas, dia sepupu Nabi. Nabi anak Abdullah, dia anak Abbas. Abdullah dengan Abbas dua beradik, maka Nabi dengan dia sepupu. Begitu. Katanya telah memperbuat haji tamattu oleh Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ibnu Abbas kata Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, semua sekali buat haji tamattu. Dia kata. Kemudian ada pula orang yang menegah daripadanya. Dia kata tiba-tiba ada orang kata tak boleh buat pula haji tamattu ni. Ini kata Ibnu Abbas. Wa awwalu man naha anha Muawiyah, dia kata. Dan mula-mula orang yang menegah daripada membuat haji tamattu itu ialah Muawiyah, dia kata. Mai zaman Muawiyah dia tak bagi orang buat haji tamattu, dia suruh orang buat haji ifrad. Begitu. Dan dia kata Muawiyah menegah itu sebenarnya tegah tanzih. Tegah tanzih maksudnya tegah yang tidak menunjukkan haram. Kalau boleh tak sah buat, itu maksud dia. Bukan kata kalau buat berdosa. Yang dikatakan tegah tanzih maksudnya tegah kalau boleh tak sah buat. Kalau boleh buat haji ifrad.
Kalau dah rasa tak boleh tahan, barulah buat haji tamattu. Maka larang Muawiyah itu bukan larang haram, bukan Muawiyah kata siapa buat haji tamattu haram, tak. Sebaliknya siapa buat itu kurang baik, kalau buat ifrat itu lebih baik. Itu kata Muawiyah. Kata Imam At-Tirmizi, bermula hadis Ibnu Abbas itu hadis yang hasan lagi sahih. Jadi maknanya hadis yang kita baca tadi hadis sahih. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman buat tamattu. Begitu. Masalah haji tamattu dan beberapa hadis yang menunjukkan harus memperbuatnya. Bermula hadis-hadis yang menunjukkan atas harus membuat haji tamattu itu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya, an Muhammad bin Abdullah bin Al-Harith annahu sami'a Sa'd bin Abi Waqqas wa Dhahhak ibn Qais wa huma yadhkurani tamattu bil umrati ila al-hajj. Diriwayatkan daripada Muhammad anak Abdullah anak Al-Harith anak Naufal, bahwasanya dia mendengar seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan seorang lagi sahabat bernama Ad-Dhahhak pada tahun haji Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Padahalnya kedua-duanya, yakni Sa'ad dan Ad-Dhahhak tadi menyebut akan tamattu dengan umrah kepada haji. Ni sahabat Nabi ni Muhammad bin Abdullah bin Al-Harith ni, dia kata dia dengar dua orang sahabat Nabi, seorang Sa'ad bin Abi Waqqas dan seorang bernama Ad-Dhahhak. Dua-dua ni pun ada riwayat hadis. Muhammad ni kata dia dengar Sa'ad dengan Ad-Dhahhak duk bercakap tentang haji tamattu. Sa'ad kata lagu ni, Ad-Dhahhak kata lagu ni. Dia dengar Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Ad-Dhahhak duk bercakap tentang haji tamattu. Mereka ni dua-dua duk bercakap tentang haji tamattu ketika Muawiyah buat haji. Ini cerita. Dia kata faqala Ad-Dhahhak ibn Qais la yasna'u dhalika illa man jahala amrallah. Maka berkata Ad-Dhahhak bin Qais kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bermula tamattu dengan umrah kepada haji itu tiada memperbuat yang demikian itu melainkan orang yang jahil ia akan suruh Allah. Sahabat Nabi yang bernama Ad-Dhahhak ini, dia kata siapa buat haji tamattu itu menunjukkan dia ni jahil, tak erti agama. Ad-Dhahhak kata macam tu. Maka tiada ada suruh Allah mengerjakan haji tamattu dengan umrah kepada haji itu. Dia kata tak ada satu perintah dalam agama suruh buat haji tamattu ni. Kata Ad-Dhahhak. Apabila didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas perkataan Ad-Dhahhak yang demikian itu, maka ia pun lalu menjawab sebagaimana pengetahuannya dan amalnya pada zaman ia bersama-sama Nabi SAW, seperti mana kata Imam At-Tirmizi, faqala Sa'd bi'sa ma qulta ya bana akhi. Itu dia. Bila Ad-Dhahhak kata siapa buat haji tamattu ini menunjukkan dia ni jahil, tak erti agama. Bila Ad-Dhahhak kata lagu tu, Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan tahu siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Dia satu orang sahabat Nabi yang dengan kerana dia Allah buat turun satu wahyu. Surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Turun ayat tu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni yang kita duk cerita dia ni. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, ikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dia anak tunggal. Mak dia, ayah dia ada dia seorang aja anak. Inilah satu-satunya anak mereka. Tiba-tiba anak yang satu-satu ni pergi ikut Nabi Muhammad. Sedangkan mak dia dengan ayah dia tak ikut Nabi Muhammad. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas buat keputusan nak ikut Nabi Muhammad, mak dia kecewa, ayah dia kecewa, dua-dua orang kecil hati. Sehingga mak dia mogok lapar. Mak dia kata kat dia, wahai Sa'ad, selagi kamu ikut Nabi Muhammad kamu ni, selagi kamu ikut ajaran yang kata Islam ni, selagi tu aku tidak akan minum, aku tidak akan makan, walau setitik ayam, walau sesuap makanan, biar aku mati kering. Mak dia kata.
Sa'ad bin Abi Waqqas tetap tidak tinggal agama Islam, tapi dia jaga hati mak dia dengan ayah dia juga. Dia khidmat ke mak dengan ayah dia juga. Dia tunjuk sayang ke mak dengan ayah dia juga, tapi nak turut apa yang mak dengan ayah dia memang suruh dia keluar Islam balik agama asal, tak sekali-kali. Sampai Allah buat turun ayat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mak ayah kamu paksa kamu suruh buat satu benda yang kamu tak faham apa yang depa suruh buat, jangan taat perintah depa ni. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi dengan mak ayah buat baik semasa hidup di atas dunia. Mak ngapak nak suruh kamu tinggal Islam pi ikut agama sesat, jangan taat. Tapi dari segi buat baik ke mak pak, buat baik macam biasa. Tuhan kata. Ayat ni turun sempena kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika dia duduk bercakap dengan Ad-Dhahhak, seorang sahabat yang lain, tiba-tiba Ad-Dhahhak kata orang yang buat haji tamattu ini orang jahil. Sa'ad bin Abi Waqqas lawan dia. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Faqala Sa'dun bi'sa ma qulta ya ibn akhi. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Ad-Dhahhak, sejahat-jahat barang yang engkau kata wahai anak saudaraku kepada barang yang tiada engkau ketahui. Dia kata Ad-Dhahhak, kamu kata siapa buat haji tamattu ini orang jahil agama. Hak kamu cakap tu tak betul, kamu cakap benda jahat, dia kata. Lain kali kalau tak tahu jangan cakap. Itu maksud dia. Patutkah engkau tuduh orang yang mengerjakan haji tamattu itu jahil akan suruh Allah? Adakah engkau dapat tahu hukumnya dengan sebenar? Sa'ad bin Abi Waqqas kata tadi, hang kata orang yang buat haji tamattu ni orang yang jahil hukum Tuhan. Aku nak tanya hang, dia kata hang ni reti ke tak tentang benda yang hang cakap ni? Hang tahu tak yang kata tamattu ni apa? Hang tahu tak kata tamattu ni Nabi buat ke tak buat ke? Hang tahu tak tamattu ni apa benda? Yang hang pergi kata siapa buat tamattu ini orang jahil. Kamu reti ke tak reti? Kalau tak reti, duduk dia. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas begitu. Faqala Ad-Dhahhak fa inna Umar bin Al-Khattab qad naha an dhalik. Maka kata Ad-Dhahhak Ibnu Qais bagi Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah aku katakan jahil itu kerana bahawasanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar telah menegah ia daripada haji tamattu itu. Ad-Dhahhak kata, aku tak tahulah, tapi aku dengar Sayyidina Umar kata haji tamattu ni jangan buat. Maka dengan kerana aku dengar Sayyidina Umar kata jangan buat haji tamattu, maka aku kata siapa yang buat juga haji tamattu ini orang jahil. Dia kata begitu. Kata ulama, bukan tegah Sayyidina Umar itu tegah tahrim, bahkan ialah tegah tanzih sahaja. Ulama kata betul, Sayyidina Umar ada kata jangan buat haji tamattu, buat haji ifrad. Tapi Sayyidina Umar kata jangan buat haji tamattu bukan maksudnya haram buat haji tamattu. Dia nak abang kata ifrad lebih baik daripada tamattu. Ya hampir salah faham, hampir kata Sayyidina Umar tak bagi buat haji tamattu. Dan nampak tak benar ni? Salah faham ni memang banyak dalam masyarakat kita ni, banyak cerita salah faham. Lain cerita sebenarnya, lain yang dia bawa dalam masyarakat. Masyarakat pula lagi sensasi, lagi suka dengar. Kadang-kadang yang sensasi itu tidak betul, yang betul tu yang lain. Tapi masyarakat ni tabiat dia suka dengar yang sensasi ni. Demikianlah halnya berlaku pada zaman Nabi SAW. Sayyidina Umar kata, kalau kamu diberi pilih nak buat haji ifrad dengan haji tamattu, buatlah haji ifrad, tak usah buat haji tamattu. Kau hak dengar ni, dia kata Sayyidina Umar tak bagi buat haji tamattu. Nampak dah jadi celaka. Sudahlah kata Sayyidina Umar tak bagi buat, jadi kata pula siapa buat haji tamattu ini orang jahil agama. Itu tambah saya lah. Sayyidina Umar tak kata pun orang yang buat haji tamattu ni jahil agama, tapi dia ni dia pergi buat kesimpulan yang dia buat tu tak betul. Itu cerita. Kata Sa'ad kepada Ad-Dhahhak, sebenarnya engkau tidak tahu pekerjaan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dia nak clarify, dia nak memperjelaskan benda ni kepada Ad-Dhahhak. Dia kata sebenarnya hang tak faham. Hang cakap ni, cakap dalam keadaan kamu tak faham, dia kata.
Maka aku yang telah mengetahui sebenarnya. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kalau nak banding kamu dengan aku lebih faham daripada kamu. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, iaitu dengan melihat aku akan perbuatan Nabi SAW dan aku bersama-sama dengan Nabi. Seperti mana kata At-Tirmidzi di dalam hadisnya, faqala Sa'dun qad sana'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sana'naha ma'ahu. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Ad-Dhahhak, wahai Ad-Dhahhak, sesungguhnya telah memperbuat akan haji tamattu' itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami, maksudnya termasuk dengan aku, memperbuat akan dia bersama dengan Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, macam mana boleh kata tamattu' ni siapa buat, orang ni jahil agama? Kamu kata sedangkan kamu tak tahu. Aku ni sama dengan Nabi. Dia kata semasa Nabi buat haji itu aku bersama dengan Nabi. Nabi buat haji tamattu'. Kami yang sama dengan Nabi pun buat haji tamattu'. Bagaimana kamu yang tidak ada sama dengan Nabi, kamu pula hidup buat cakap pandai? Kami yang ada dengan Nabi pun tak kata macam tu. Contohlah orang kadang-kadang dia tak pernah mengaji kat Ustaz Syamsuri. Ini dia cakap pandai kot jauh lah. Allah dia ni lagu tu, dia ni lagu ni, dia ni lagu tu, dia ni. Orang tanya dia, hang pernah ke pergi mengaji ke dia? Dah aku tak pergi pun aku tahu. Tahu macam ni. Kawah ada mengaji ni yang tahu. Tanya kawah ada mengaji setiap malam ni, tanya. Mereka ni lebih tahu. Mereka dia ikut selalu. Kita mana pun mereka tahu kita ni macam mana. Dia tak ramai, dia duduk buat cakap pandai. Saja sulamnya pun. Right. Ini pun serupa lah. Nabi SAW pergi buat haji bersama dengan Nabi ni, sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba Ad-Dhahhak ini dia tak ada sama dengan Nabi. Dia tak tahu pun apa cerita Nabi buat macam mana, apa pun tak tahu. Dia pergi bercakap ni macam dia tengok Nabi buat macam mana. Tiba-tiba seorang sahabat yang bersama dengan Nabi semasa Nabi buat haji, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pergi kata kat kau ni, dia kata, Sa'ad, kamu tahu kan Nabi buat haji macam mana? Yang Habib duduk bercakap kata lagu ni tak kena. Kamu tahu kan Nabi buat macam mana? Ni, aku sama dengan Nabi masa Nabi buat haji. Aku nak bagi tahu dekat kamu, Nabi pun tamattu'. Kami pun ikut macam Nabi buat. Macam mana kamu boleh kata orang yang buat macam tu tak betul? Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu. Maka adakah kita katakan ikut tegas Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ataupun kita ikut suruh Nabi SAW? Sa'ad bin Abi Waqqas kata, nanti tak dulu. Kalau kamu kata Sayyidina Umar melarang buat haji tamattu', okey, tak apa. Dia kata, lah ni aku nak beritahu dekat kamu, Nabi buat haji tamattu', Sayyidina Umar larang buat haji tamattu'. Hang nak ikut siapa? Dia kata, kamu nak ikut Nabi ke kamu nak ikut Sayyidina Umar? Dia kata, kalau betul kamu kata Sayyidina Umar larang buat haji tamattu', kalau betul kata Sayyidina Umar larang sedangkan Nabi buat, lah ni kamu nak ikut Nabi ke kamu nak ikut Sayyidina Umar? Dia kata. Yang sebenarnya apa tuan-tuan? Yang sebenarnya Umar pun tak larang. Sayyidina Umar pun tak larang, cuma Sayyidina Umar kata buat haji ifrat lebih baik. Dia ni yang pergi kata tak sah buat haji tamattu', pasal Sayyidina Umar larang. Dia yang salah faham. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bagi kata dua dekat Ad-Dhahhak ini. Dia kata, nanti sat dulu. Lah ni katalah betul Sayyidina Umar larang. Aku nak bagi tahu dekat kamu, Nabi buat. Lah kamu nak ikut Nabi buat ke kamu nak ikut larangan Sayyidina Umar lah? Dia tanya macam tu. Kata At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Kesimpulan hadis ni apa tuan-tuan? Kesimpulan dia nak bagi tahu kata buat haji tamattu' itu harus. Itu kesimpulannya. Satu lagi hadis daripada Nabi SAW yang akan jadi dalil atas tamattu' itu harus dikerjakan dia, maka iaitu dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi juga dengan katanya, an Salim bin Abdullah annahu sami'a rajulan min ahli Sya'mi wa huwa yas'alu Abdullah ibn Umar an at-tamattu' bil umrah ila al-hajj. Diriwayatkan bersalim bin Abdullah bahwasanya mendengar ia daripada seorang laki-laki daripada ahli Syam. Ia bertanya kepada seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur alimnya dan waraknya, iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, daripada hukum tamattu' dengan umrah kepada haji.
Ini pula nak cerita tentang seorang sahabat yang bernama Salim bin Abdullah. Dia ni pula, dia dengar seorang laki-laki, dia ni penduduk Syam. Laki-laki penduduk Syam ni tanya anak Sayyidina Umar. Dia tanya anak kepada Sayyidina Umar tentang soal tamattu' ni. Pasal apa? Pasal Allah ni dah jadi satu kontroversi. Ada cerita dalam masyarakat mengatakan Sayyidina Umar kata tak boleh buat haji tamattu'. Allah ni, dia ni penduduk negeri Syam ini, dia jumpa anak Sayyidina Umar. Dia tanya anak Sayyidina Umar, aku nak tanya kamu, betul ke bapa kamu kata tak boleh buat haji tamattu'? Ini cerita dia. Maka tanya dia kepada anak Sayyidina Umar, adakah halal dikerjakan dia? Dia tanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar ni. Dia kata, aku nak tanya kamu, kamu anak Sayyidina Umar kan? Aku nak tanya kamu, betul, aku nak tanya kamu, haji tamattu' ni boleh buat ke tak boleh buat? Jawab. Begitu. Apabila didengar oleh Abdullah bin Umar akan pertanyaan itu, maka ia pun menjawab sebagai kata Salim. Faqala Abdullah ibn Umar, hiya halal. Maka sahut Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar jawab, adalah tamattu' dengan umrah kemudian haji itu halal. Yakni siapa suka mengerjakan dia, maka tidak dosa. Anak Sayyidina Umar sendiri kata, nak buat haji tamattu' boleh, tak ada masalah, boleh buat, tak berdosa. Dia kata. Dan sah kerjanya itu. Kalau buat haji tamattu' pun sah. Dia kata. Bila didengar oleh laki-laki itu, maka ia pun sudah kesamaran kerana tiada hukum yang demikian sebagai pengetahuannya. Dia duduk dengar cerita kata haji tamattu' tak ada, buat ifrat. Dia duduk dengar macam tu. Tiba-tiba tanya anak Sayyidina Umar kata boleh buat tamattu'. Begitu. Bila didengar oleh laki-laki itu, maka ia pun sudah kesamaran kerana tiada hukum yang demikian sebagai pengetahuannya. Lalu berkata ia seperti kata Salim. Faqala Syami, Inna abaka qad naha anha. Kata dia, maka kata orang Syam itu bahawasanya bapa kamu, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab, sesungguhnya telah menegah ia daripada mengerjakan haji tamattu' itu. Penduduk Syam ni kata ke anak Sayyidina Umar, dia kata macam mana ni, pak hang kata tak boleh, dia hang kata boleh. Macam tu. Maka bagaimana engkau memfatwakan dan memperkatakan halal dikerjakan akan dia? Kamu ni anak Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar kata tak boleh buat haji tamattu'. Yang kamu anak dia, kamu pula hidup kata boleh. Ni apa cerita ni? Apakala didengar oleh Abdullah bin Umar akan perkataan orang Syam itu, lalu dijawabnya sebagai kata Salim. Faqala Abdullah bin Umar, Ara'aita in kana abi naha anha wa sana'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amru abi nattabi' am amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tu dia tanya lagu tu terus. Maka kata anak Sayyidina Umar Al-Khattab kepada laki-laki Syam itu, aku beritahu kepada kamu, apakah pendapat kamu jika bapa aku menegah daripada buat, sedangkan telah memperbuat akan dia oleh Nabi SAW? Adakah suruhan bapa aku yang kita turut ataupun suruhan Nabi SAW yang kita turut? Anak Sayyidina Umar kata macam tu. Baiklah ni, dia kata kamu beritahu kat aku, kata bapa aku kata tak boleh buat haji tamattu'. Sedangkan Nabi SAW buat haji tamattu'. Lah kalau betul bapa aku tegar dan Nabi buat, nak ikut yang mana? Nak ikut bapa aku kan nak ikut Nabi? Kuat lagi lah daripada hadis tadi. Lagi kuat daripada hadis tadi. Anak Sayyidina Umar sendiri kata begitu. Tapi hakikat sebenarnya apa tuan-tuan? Adakah Sayyidina Umar melarang buat haji tamattu'? Dah, hakikat sebenarnya Sayyidina Umar tidak larang. Sayyidina Umar kata daripada buat haji tamattu' lebih baik buat haji ifrat. Dia habaq ifrat lebih baik, bukan dia habaq tamattu' tak boleh. Tapi oleh kerana salah faham ni dah berlaku, maka akhirnya timbul hadis-hadis yang macam ni. Baik, dengan kerana kita dah jumpa dua hadis ni dan kita faham bahawa haji ifrat tetap lebih afdal. Haji tamattu' kalau nak buat boleh, tidak jadi satu kesalahan. Hajinya sah, cuma dia kena dan apabila dia memilih untuk buat haji tamattu'. Begitu. Maka cubalah beri fikirmu kepada aku ini. Anak Sayyidina Umar kata, lah, cuba hang jawab soalan aku. Nak ikut bapa aku ke? Nak ikut Nabi ke? Faqala rajul bal amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahut laki-laki itu,
akan pertanyaan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab itu adalah suruh lain daripada Rasulullah itu tiadalah kita turut, bahkan suruh Rasulullah itulah yang kita turut, yakni yang kita mesti ikut. Itu dia. Dia kata kalau ditanya aku nak ikut Nabi ke nak ikut siapa, aku nak ikut Nabi lah. Dia kata ikut Nabi tentu dah selamat. Ikut lain daripada itu belum tentu selamat. Ikut Nabi tentu, for sure kita akan selamat. Kerana Nabi ikut direct apa yang Tuhan bagikan dia. Kita pergi ikut hak reja-reja, hak rambu-rambu banyak-banyak ni, belum tentu kita buat apa yang Allah suruh. Maka jawab laki-laki Syam ini, dia kata kalau sekiranya diberi pilih sama ada nak ikut Sayyidina Umar ataupun nak ikut Nabi, sudah tentu aku pilih untuk ikut Nabi. Dia kata faqala laqad sana'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, jika sudah engkau kata menurut suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku nak khabarkan kepada kamu, aku nak bagi tahu kepada kamu akan tamattu' itu sesungguhnya telah memperbuat akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi buat haji tamattu'. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Osman dan Jabir dan Sa'ad dan Asma binti Abi Bakr dan Ibni Umar. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis yang mengatakan haji juga, Nabi juga biasa buat haji tamattu'. Begitu. Kemudian bawah tu masalah haji ifrad itu bagaimana kelakuan dia, dukun tahu balik haji ifrad yang kita bincang bulan 10 itu. Contoh kan. Lepas tu ifrad tamattu' lagi, ikhtilaf sahabat lagi. Muka surat 60. Buka muka surat 60. Dia benda ni tuan-tuan dia tak terang banyak kali. Terang sekali dah faham dah. Tidur pun tahu baca khilaf ulama baca ni. Kita syuat hadis tak faham balik pula dah. Kena start balik pada awal. Kalau kita dah faham dah. Yang kata haji tamattu' tu macam mana, yang kata haji ifrad tu macam mana. Tetapi duk usik dia dah. Usik dia lagi dia syuat balik. Dan kita terus pergi dekat muka surat 60, dia kata bab maja'a fit talbiyah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang talbiyah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang tu talbiyah. Dia nak cerita kat kita tentang talbiyah. Ketahuilah saudaraku, talbiyah bagi haji dan umrah itu disuruh akan dia oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kita duk bertalbiyah itu bukan saja seronok dah. Itu adalah ibadah. Nabi SAW buat, Nabi suruh kita buat. Dan suruhan ini adalah suruhan syarak. Dia kata. Hadisnya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur, dipanggil orang dengan nama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia ni juga anak Sayyidina Umar juga yang meriwayatkan hadis ni. Bahawasanya talbiyah Nabi SAW begini, dia kata. Nabi bertalbiyah waktu buat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maksudnya, aku perkenankan suruhanmu wahai Tuhanku. Aku perkenankan serumu wahai Tuhanku. Aku perkenankan serumu wahai Tuhanku. Aku perkenankan serumu wahai Tuhanku. Tiada sekutu bagi engkau. Aku perkenankan serumu wahai Tuhanku. Bahawasanya puji-pujian dan nikmat itu tertentu bagi engkau. Dan juga kerajaan tiada sekutu bagi engkau. Itu maksud lafaz talbiyah tadi. Labbaik Allahumma labbaik, itu maksud dia. Macam kita tuan-tuan nak pergi ziarah Allah, nak pergi haji, kita disunatkan doa ke dia. Kalau boleh masuk peluk dia last sebelum dia pergi tu, peluk tu doa kat dia macam yang dia duk baca ketika dia duk buat haji kan. Allahumma ja'alka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula
wa tijaratan lan tabur. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masa peluk tu doa bagi dia dengar telinga dia. Kan, Allahumma ja'alka hajjan mabrura. Ya Allah, bagilah dekat kamu ni, kita kata dia. Kan, haji yang mabrur. Wa sa'yan mashkura. Ya Allah, bagilah dekat dia ni usaha yang diterima oleh Tuhan. Kan, wa dhanban maghfura. Ya Allah, bagilah dia pergi Mekah ni, dia dapat satu anugerah dosa yang diampunkan. Wa amalan salihan maqbula. Ya Allah, bagilah dekat dia ni amal yang salih yang diterima oleh Tuhan. Wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dia buat ni menjadi satu perniagaan yang tidak membawa kerugian. Doa macam tu kan dia. Dia dengar tu dia berasa confidence sikit. Air mata dia pun turun deras sikit. Ya. Ini doa. Dan dia sendiri pun bila ada di sana dia baca doa tu. Allahumma ja'alni hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Dia doa untuk dia pula, ya Allah, bagilah dekat aku haji yang mabrur. Ya Allah, bagilah dekat aku usaha yang diterima. Dia pun doa macam tu, kita pun doa macam tu. Dan doa itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan Jabir dan Aisyah dan Ibni Abbas dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Abdullah bin Umar itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Itu hadis sahih mengatakan Nabi ucap talbiyah labbaik Allahumma labbaik sampai habis yang kita baca tadi. Masalah talbiyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu, apa kata ulama? Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab ini, dia ucap talbiyah lebih daripada hak Nabi ucap. Dia tambah. Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis Ibnu Umar dalam masalah itu di sisi setengah daripada ahlul ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Yakni iktisar mereka itu atas talbiyah Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang besar-besar, mereka lebih suka kita rengkahkan talbiyah itu macam yang Nabi kata. Tuan-tuan, soal ibadat ni kita selalu abang lah. Soal ibadat ni jangan duk pandai-pandai nak modify. Itu maksud dia. Kalau dah kata Nabi kata lagi tu, kita buat lagi tu, senang. Dan jika lebih pada talbiyah itu suatu daripada membesarkan Allah, maka tidak mengapa, ia insya-Allah. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau kita nak tambah lagi ucapan itu, yang ucapan yang kita tambah tu menunjuk kata kita membesarkan Allah, tak apalah dia kata. Tapi kalau ikut lagu hak Nabi buat, itu lebih baik, dia kata. Nampak tak pendirian Imam Syafi'i macam tu? Kalau kamu nak tambah sesuatu yang lebih baik, dia kata taklah jadi salah, taklah jadi dosa. Tapi kalau tanya dia lebih suka ikut macam yang Nabi buat. Yang tu dah paling baik, dia kata. Pasal apa? Satu, kita buat tu dapat pahala. Yang kedua, dapat ekstra pahala kerana kita ikut sunnah Nabi. Itu lebih baik, kata Imam Asy-Syafi'i. Dan lebih suka kepada aku iktisar atas talbiyah Nabi SAW. Nampak? Imam Syafi'i tegas sekali dia kata, aku lebih suka kita ikut macam yang Nabi kata, tak usah tambah. Tapi kalau nak tambah, yang tambahan itu benda baik, tak salah, dia kata. Tapi kalau ikut macam yang Nabi kata, itu lebih baik daripada tambah, kata Imam Syafi'i begitu. Kata Imam Asy-Syafi'i lagi, sebab pun kami kata tidak mengapa lebih pada membesarkan Allah itu pada talbiyah, kerana barang yang telah datang daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan ia menghafaz akan talbiyah daripada Nabi SAW. Kemudian menambah Ibnu Umar pada talbiyah itu daripada pihak dirinya. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ikut macam yang Nabi kata tadi ni, labbaik Allahumma labbaik sampai la syarika lak, dia ikut. Kemudian dia tambah lagi. Dia kata labbaika warraghba'u ilaik wal amal. Dia tambah perkataan tu. Kata dia, aku perkenankan serumu wahai Tuhanku, dan aku sukakan kepada engkau dan beramal kepada engkau. Itu yang ditambah oleh Ibnu Umar. Oleh kerana Ibnu Umar tambah, Imam Syafi'i kata tambah tidak salah, tetapi aku lebih suka untuk saya tambah ikut macam yang Nabi kata. Ini pendirian Imam Syafi'i dalam soal talbiyah. Begitu. Masalah talbiyah yang lebih panjang. Ya saudaraku, telah datang riwayat yang menunjukkan talbiyah panjang dan bertambah pada talbiyah yang diperbuat oleh Nabi SAW.
Maka talbiyah itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Ibn Umar annahu ahalla fantalaqa yuhillu fayaqulu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya baca dia ulang ayat tadi. Okey. Kemudian sambung hadis itu, qala wa kana Abdullah ibn Umar yaqul hadhihi talbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yazidu min indi fi ithri talbiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labbaika labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika labbaika war raghba'u ilaika wal amal. Yang tu yang dia tambah. Hak tadi dia kata juga labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai takat tu dia kata, lepas tu dia tambah labbaika labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika labbaika war raghba'u ilaika wal amal. Yang tu dia tambah. Ibnu Umar, anak Sidina Umar Al-Khattab tambah yang tu. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Maka talbiyah itu dia kata talbiyah yang lebih panjang. Jadi kita sudah disabut dengan panjang ni, kita ikut macam Nabi kata cukup. Cukup. Kan ni nak turun Mekah lagi 2 hari, Allah dia kata malam ni ustaz bagi hak panjang pula. Pergi jumpa tabung haji minta tangguh lagi 2 minggu nak hafal kabut. Nanti dia jadi kabut. Ada kawan dia pergi Mekah, dia tak kalut nak jaga hak rukun tu. Duduk kalut tu jaga hak ni. Hak sunat-sunat, hak apa semua ni. Hak sunat ni bukan kata tak sebab buat. Tapi jaga hak rukun tu. Pasal hak rukun tu boleh menyebabkan sah atau batal ibadat kita. Hak sunat ni dia nak pergi elok je. Jadi kalau hak rukun tu kita boleh jaga dengan cukup elok, dengan cukup baik, hak sunat kita tambah tak apa. Kalau hak rukun kita duduk kelang kabut lagi, perbetul hak rukun dulu. Nah. Ni duk tawah ni, tangan duk pegang buku tabung haji tu. Dia jalan dia tak tahu pergi belah mana dah. Dia belah pergi duk baca, dia dengan Arab ni pun tak apa nak cakap elok. Duk baca tu dengan duk tengok baris, dengan duk kepung ni, bau dia hawin di kelai Nabi lah. Sedangkan tawaf itu rukun. Nampak tak? Kalau jadi susah sangat kat kita nak ingat segala doa-doa ni, tak selalu kelang kabut dengan doa ni semua, tawaf elok-elok, bagi kosong hati, mulut ni mau sebut apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulang doa tu aja. Dan kalau ikut buku tu betul-betul, dia kata bila kita sampai di rukun dekat dengan apa nama Hajarul Aswad tu, kawasan tu baru baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Hak lain tu baca doa lain. Aduk kalut dengan doa lain tu, Arab mai tepuh musin bila orang tu. Ya. Jaga hak dulu, jaga bau kita kena kirikan Kaabah yang tu, jaga bagi elok dulu. Hak lain ni tolak di kita tiba. Ingat dalam hati ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tentu kita dah bagi tahu doa tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Imam Malik kata apa? Imam Malik kata itu doa meliputi semua doa. Dia kata. Imam Malik kata, kita minta wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, bagilah dekat kami atas dunia ni dapat kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah bagilah kepada kami di akhirat dapat kebaikan. Wa qina azabannar, minta kami jauh daripada api neraka. Semua. Kita minta ya Allah bagi atas dunia kebaikan. Atas dunia kebaikan apa? Murah rezeki, hidup sehat. Semua dunia lah. Dunia dapat kebaikan. Dan akhirat dapat kebaikan. Akhirat apa dia? Start daripada mati masuk kubur, itu cerita akhirat. Minta start daripada mati masuk kubur, minta kita ni semua dapat kebaikan. Sampailah esok kita bangkit di padang mahsyar, sampai kita dihisab, sampai kita masuk ke dalam syurga dan sebagainya. Yang tu semua soal akhirat. So kita gulung semua masuk dalam doa yang pendek tadi ni. Orang Arab kata doa itu jami' mani'. Dia kata doa tu terimpun semua sekali dan komplit dah. Tak boleh nak apa dah. Komplit dah. Kita minta atas dunia dapat kebaikan, akhirat dapat kebaikan. Wa qina azabannar. Ya Allah minta jauh daripada api neraka. Yang tu cukup. Waktu duk tawaf tu yang tu cukup dah. Kalau Tuhan terima yang tu, cukup dah. Kita dah dapat kebaikan dunia dan segala isinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Masalah, dia kata talbiyah itu apa hukum mengerjakan dia pada syarak? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan ada pun bermula hukum talbiyah itu, maka telah ijma' muslimun atas bahawasanya disyarakkan dia. Ucapan labbaik Allahumma labbaik itu sepakat semua ulama mengatakan itu perintah agama. Memang benda yang disyariatkan oleh agama kita. Begitu. Kemudian berselisih mereka itu pada wajibnya. Ulama berbeza pendapat. Ada ulama kata wajib. Orang yang buat haji, orang yang dalam ihram wajib kena kata labbaik Allahumma labbaik. Ada pendapat mengatakan wajib. Dan kata Imam Asy-Syafi'i dan lainnya ialah sunat sahaja. Imam Syafi'i pula kata tak wajib, sunat saja. Begitu. Bukannya ia syarat bagi sah haji dan bukanlah ia wajib. Imam Syafi'i kata tidak wajib yang tu. Maka jikalau meninggal seorang akan dia nescaya sah hajinya. Kalau dia tak sebut pun talbiyah ni, dia tak kata labbaik Allahumma labbaik, dia tak kata apa, haji sah juga. Imam Syafi'i kata. Dan tiada dam atasnya. Dan dia tak kena bayar dam apa-apa kerana tidak bertalbiyah. Tak kena dam. Tetapi luput akan dia oleh satu fadilah. Hilang satu fadilah lah. Kalau sebut itu sunnah Nabi, dapat ekstra pahala. Dengan kerana kita tak bertalbiyah, tak dapatlah bonus tu, tak dapat. Begitu. Dan kata setengah daripada ashab kita, talbiyah itu wajib yang dijabarkan dengan dam. Ada setengah pendapat ulama pula kata talbiyah ni wajib. Kalau tak bertalbiyah maka dijabarkan, maksudnya dipaksa dia mesti kena bayar dam. Ini pendapat yang tidak popular, yang tidak kuat. Begitu. Dan sah haji dengan ketiadaannya. Kita tak sebut haji sah juga, tapi kita kena dam. Ini pendapat yang tidak kuat ataupun yang tidak popular di dalam mazhab fiqh. Begitu. Dan kata ashab kita, talbiyah itu syarat bagi sah ihram. Dan katanya, dan tiada sah ihram itu melainkan dengan talbiyah. Ini juga pendapat yang tidak popular. Begitu. Dan bermula qaul yang sahih daripada mazhab kita ialah barang yang telah terdahulu kami sebutkan daripada Syafi'i rahimahullahu ta'ala. So dia kata kesimpulan dia apa dia? Kesimpulan dia labbaik Allahumma labbaik ini sunat sahaja. Kalau sebut dapat pahala tambahan, kalau tak sebut tak ada apa-apa. Itu yang muktabar. Dan kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tiada ia wajib. Imam Malik pun kata tidak wajib bertalbiyah. Masalah haji dengan niat di hati sahaja ada sah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik, tersimpul haji dengan niat di hati dengan ketiadaan dilafazkan di lidah, sebagaimana tersimpul puasa dengan niat di hati sahaja. Apalah, macam kita nak semayang pun, kita nak semayang, kalau kita tak usalli kan, usalli faradul isya'i 4 raka'atin adaan imaman adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau kita tak sebut usalli faradul isya', kita terus duduk tu Allahu Akbar, lintah niat dalam hati aja kita nak semayang fardu isya', sah ke tak sah? Sah. Lafaz tu tujuan dia ialah untuk ambil lajak aja, tu saja kan. Ambil ayat semayang, main-main terus Allahu Akbar, jadi raplah. Jadi sembahyang kuat tu jadi gitu. Dan jadi bila main duduk di atas sejadah tu, usalli faradul isya', dan kita buat track dekat dia. Kapal terbang nak naik pun kena ada landasan juga. Bukan boleh tidur empuh pokok kapal terbang apa pokok senduduk apa, tak boleh. Dia mesti ada satu landasan. Maka usalli ini satu kaedah yang diperkenalkan oleh ulama fiqh untuk nak bagi track, nak bagi ada satu landasan untuk kita nak lajak naik lah. Nah, tapi kalau duduk naik tak boleh duduk naik, tak boleh duduk usalli sampai 15 kali. Yang ni pun kau juga kan, usalli sampai berapa kali, sebab kita pun dia raplah dengan dia ni. Usalli fard, ada lagi usalli fardan, betul pun ada juga. Kita dah takbir dah, duduk dengar dia astagfirullah, tak boleh juga. Usalli fardal isya'. Kita pun tak lagi mula lah. Aku dah dapat elok dah bila buat oplah pula, tapi aku pun start lain pula sama dengan pula kan. Tak salah sampai macam tu kan. Jadi
tujuan ulama fiqh perkenalkan usalli ni dia hanya satu kaedah untuk nak memudahkan kita takbir. Kita pula tidur jadi susah dengan hati pula. Dan susah tu bukan susah kita, susah habis orang ada dengar kita ada usalli ni. Tak maulah macam tu. Ya. Jadi agama ni tidak bertujuan untuk bagi kita susah. Jadi balik kepada masalah haji ni, dia katakan orang ni dia istiqal, lidah dia ni istiqal, betul. Dia tak boleh sebut, dia nak sebut apa nama nawaitul umrata wa ahramtu biha, dia nak sebut nawaitul umrata, jadi tak boleh. Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Dia tak boleh sebut. Kita kata ikut saya pelan-pelan. Nawaitul umrah. Dia duk usalli juga Ustaz. Kita ni bukan nak semayang, kita nak niat. Ni kita dah masuk kawasan miqat. Lah ni kita nak niat ihram. Kita nak buat haji tamattu, ikut saya elok. Dia cakap dia elok. Nawaitul umrah, kita kata. Dia telah elok dah 3 kali, usalli dia telah. Sampai macam tu, tak dapat sah dia lah. Tu dapat sah, tak lagi dia boleh mengamuk cakap betul orang tu. Dapat sah dia, tak tulis hak Melayu sudahlah, tulis hak Melayu teh-teh bagi kat dia. Ingat yang ni lah hati sudahlah. Tengok tu sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kita tahu okey? Lega. Kan? Jadi adakah orang yang macam ni? Orang yang tak boleh nak lafaz nawaitul umrah tu, dia tak boleh nak lafaz. Adakah haji dia tak jadi? Itu maksud dia. Maka dia kata tersimpul haji dengan niat di hati, dengan ketiadaan dilafazkan di lidah. Dia kata okey, jalan juga. Walaupun dia tak boleh lafaz di lidah, jadi dia ingat benda tu dalam hati. Ingat kata sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya. Dia ingat tu tersimpul. Maksudnya sahlah. Niat dia sah. Sebagaimana tersimpul puasa dengan niat di hati. Jadi macamlah kita duk puasa kan. Tak mestinya kita lafaz dalam bahasa Arab tu. Kan nawaitu sawma ghadin, tu lagi lah. Kan nawaitu sawma ghadin, dia duk ghadin. Melayu tak ada lah. Kita tak ada juga bagi Melayu saja aku puasa esok hari bulan Ramadan. Itu senang sikit dia kata. Sah tak puasa dia? Sah juga. Lafaz itu hanya untuk nak membantu. Tapi kalau ketika itu bagi dia tak membantu, tak usah pakai. Macam tongkat lah. Tongkat ni nak bantu orang yang tak kuat jalan, maka dia bawa tongkat. Tongkat tu membantu dia. Tapi bagi orang yang cerdas bawa tongkat jadi ganggu. Tongkat tu pula jadi ganggu ke dia? Pungai bang lah. Jalan tak usah pakai tongkat. Itu ceritanya. Wallahu a'lam. Jadi lepas ni kita masuk bab ma jaa fi fadli talbiyah wan nahr. Itu bab yang datang pada menyatakan kelebihan talbiyah. Apa kelebihan kita disuruh bertalbiyah dan kelebihan menyembelih binatang. Wallahu a'lam. Ustaz dia kata insya-Allah saya akan menunaikan fardu haji pada tahun ini. Saya seorang isteri yang pergi ke Mekah tanpa suami. Dan saya pergi dengan kawan-kawan yang boleh dipercayai. Soalnya ialah dalam satu kursus haji yang saya hadir, diberitahu bahawa seorang isteri tidak boleh mengerjakan umrah sunat tanpa suaminya. Oleh yang demikian, bagaimana caranya saya hendak mengatasi perkara ini dari segi hukum? Bercerita dia lagu ni lah. Kalau tanya dari segi hukum sebenar, memang betul lah, macam apa yang disebut dalam kursus haji. Dan lah lagu ni lah, kita kira daripada awal. Daripada awal, orang perempuan kalau nak pergi Mekah, pergi dengan suami. Yang tu nasihat nombor 1 sekali. Maknanya orang lelaki kalau nak pergi Mekah jangan tinggal bini. Itu makna dia. Kan? Makna dia begitu. Orang lelaki kalau nak pergi Mekah jangan tinggal bini. Jangan dia pergi buat dulu. Lepas tu dia kata tak apa, esok kita pergi lain. Tak salah. Kira pergi tu pergi 2 sekali. Yang tu cantik. Pasal apa tuan-tuan? Pergi haji ni dia bukan macam pergi umrah. Dia tak sama. Kita pergi umrah, dia suasana di Mekah tu dia lebih kepada suasana makan angin. Umrah ni selesa, orang tak seramai masa haji. Kita duduk bilik hotel pun dapat katil, satu bilik duduk 2 orang. Ini cerita umrah.
Tapi bila mai musim haji, dia dah tak jadi macam tu dah. Kita pergi buat haji, pada satu masa, orang semua duk ada di Mekah, seramai lebih kurang 4 juta orang. Tuan-tuan bayangkan Mekah ni bukan besar mana. Mekah ni bukan besar mana, besar pekan Bukit Tajam Hak Asal tu je. Bayangkan 4 juta orang duk ada tanduk. Jadi cerita keselesaan ini tidak ada. Umrah duk sebilik 2 orang, haji duk sebilik 10 orang. Dan cerita tak selesa. Bagi orang yang sudah biasa dengan selesa, bila dia pergi kena keadaan tak selesa macam tu, dia serik. Dia serik. Lepas tu dia tak happy dah. Ramai tuan-tuan orang yang jadi macam ni. Dia kena macam tu, dia tak happy dah. Dia tak happy tak apa dah, dia pergi dah. No, timbalan dia tak pergi lagi. Mulalah isteri dia duk kata kat dia, abang itu kata abang nak pergi dulu, betul abang nak awak saya. Dia kata, ingat senang lah. Nampak? Dia dah jadi macam tu. Habis lah dia kata kat isteri dia kata lah ni, hang kalau nak pergi, hang pergi dengan orang lain lah. Hang tengok abang hang nak pergi ke apakah, hang tumpang mahram lah, pergi dengan mereka lah. Aku tak nak pergi lah. Nampak lah? Jadi lebih baik kita nasihatkan daripada awal, kalau nak pergi buat haji, pergi dua-dua sekali terus senang. Esok kalau nak pergi repeat pula, nak pergi buat haji lagi sekali, kalau nak pergi seorang apa tak apa dah. Sebab dua-dua orang dah lepas dah hak rukun. Ini nasihat nombor 1 lah. Nah, yang kedua, katalah orang perempuan yang kes seperti suami meninggal dunia. Ini dia different case, kes lain. Suami dah meninggal dunia, dia tak pergi haji lagi. Jadi dia ke mana pun nak kena pergi juga, sebab haji ni rukun Islam. Maka bagi kes yang macam ni, dia tumpang mahram. Kalau bapak dia ada lagi, bapak nak pergi tumpang bapak. Kalau abang ada, abang nak pergi tumpang abang. Macam tu sebaik-baiknya. Ataupun kalau tak ada dah mahram apa semua, dia tumpang bergantung kepada kawan-kawan perempuan yang dipercayai. Bukan kawan-kawan laki-laki yang dipercayai. Sebab mungkin sampai di sana sudah tidak boleh dipercayai. Kan, jadi dia maksud kata tumpang kawan ni, tumpang kawan perempuan yang dipercayai. Tumpang pi. Dan dalam kes yang macam ni, dia hanya dibenarkan sempurnakan yang wajib-wajib sahaja. Maksudnya umrah semasa nak buat haji tu, umrah yang mula-mula tu, itu umrah wajib. Kalau dia buat haji tamattu', dia sampai-sampai tu dia buat umrah. Umrah hak mula tu umrah wajib. Lepas tu kalau dia nak repeat, dia dah jadi sunat. Dia tidak digalakkan buat benda sunat. Sedangkan dengan kerana nak buat benda sunat tu, dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan tak bagi dia peluang apa begitu begini, sebab suami tak ada, sebab mahram tak ada, dia jadi. Kita nak buat bagi elok, tuan-tuan. Saya dah sebut dalam banyak kuliah. Bab haji ni Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa atimmul hajja wal umrah, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah. Sempurna maksud dia apa? Sempurna maksudnya ikut apa yang Tuhan pesan, apa yang Nabi pesan. Ikut yang tu sempurna. Langgar yang tu jadi tak sempurna. Jadi dia kata, saya dah sampai dah bayar sampai 9,000 apa semua ni gitu gini. Dan jadi kok mana pun saya nak buat juga, tak peduli. Umrah ni walaupun orang kata sunat apa, saya nak buat juga. Jadi dia melanggar apa yang Tuhan larang. Dan jadi sebaik-baiknya dalam kes yang macam ni, dia buat umrah yang wajib tu saja. Lepas tu pelihara diri dia dalam bilik. Jadi jangan duk kata tak puas di Mekah katakan nak jadi yang kata bawa ni duk sembang dengan sahabat orang kan, cerita orang perempuan bila pergi di sana no, Arab ni pun nakal juga kan. Arab kalau perempuan ni masuk kedai dengan suami, tak apalah, dia buat lagu menjaga cara tu. Bila suami tak pergi, pakai perempuan sama perempuan aja masuk, dia nak jadi macam-macam cerita lah. Benda tak elok lah, dia nanti jadi, dia buat tak senonoh lah. Kawan cerita ni, bila orang main duk buat tak senonoh kat bini dia, dia tengok, dia nak marah, dia nak cakap Arab tak erti kan? Dia nak marah kawan tu pergi Arab tu pergi duk buat tak senonoh kat bini dia, dia nampak pada mata dia, dia nak marah lagu Arab tak erti. Dah lah dia buat apa? Dia kata kat Arab tu, ana jumrah, dia kata.
Tuan-tuan jumpa Jamratul Aqabah belum tak tu. Dia bergama melentang ni jumrah lah tu. Dia nak abang kata hang pegang bini aku punggai hang apa tu. Yang tu dia nak abang. Jadi dia mai kata tu pada dia ana jumrah. Ana jumrah khalas. Mujur dia tak kata ana jumrah sadaqallahul azim. Kan? Jadi Arab ni dia faham lah, dia faham cara-cara kita bercakap dia faham lah. Ana jumrah tu maksud nak tunggai dengan kecil betul dia pun lari pergi lain. Kan? Bagus juga tim tu mau dia bawa pergi sana. Kalau nampak ana jumrah kata. Kan? Jumrah tu kan makna tunggai kan, tapi kata tu Arab faham. Dia begitu. Kan? Jadi fitnah yang seumpama itu berlaku. Itu masalah dia. Fitnah yang seumpama itu berlaku. Tu dalam keadaan isteri pi suami duduk dalam luar kedai berlaku. Tuan-tuan boleh bayangkan perempuan ni pi suami tak ada langsung, dia seorang duduk jalan di bazar tu tempat orang ramai. Fitnah boleh berlaku lah. Kita pi nak buat ibadat. Lepas tu kita tahu bila kita pi nak buat ibadat dia jadi benda-benda macam ni, kita hindarkan diri kita daripada berlaku benda-benda yang macam ni. Ini semua leceh kan. Jadi apa yang kita nak beritahu ialah kita ikut yang agama kata lah. Kalau agama kata benda tu bagus, kita buat. Kalau benda kata agama tu tak bagus, tak sabar. Kita tak buat, adakah kita rugi? Kita tak rugi. Kerana kita tak buat, kerana agama kata benda tu tak bagus. Maka kita tak buat, itulah sebenarnya untuk. Bukan rugi. Nah, Wallahualam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إلا الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.